Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Imam muda kot no. Ganti siapa? Ayah. Oh, abang Masyitah ke adik Masyitah? Abang Tafiz dulu. Baik. Kita berhenti di muka surat Kalajawi ni yang saya tanda 85. Ilmu Allah Maha mengetahui di situ. Betul lah? Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain. Kata pengarang, ilmu Allah Maha mengetahui. Ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Allah mengetahui segala-galanya, sama ada yang lepas, yang sedang dan yang akan datang. Ya, Allah Ta'ala tahu semua. Yang lepas Allah Ta'ala tahu, yang sedang pun Allah Ta'ala tahu, dan yang akan datang pun Allah Ta'ala tahu. Nabi Musa AS sebut, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansah. Bila Fir'aun tanya pasal umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu dulu macam mana? Kata Nabi Musa kata tu, sesungguhnya pengetahuan tentang umat-umat yang terdahulu tu ada di sisi Tuhanku dalam sebuah kitab ni, Lauh Mahfuz. Tuhanku tidak tersalah dan tidak akan lupa. Jadi Allah Ta'ala tahu semua tuan-tuan. Di sisi Allah ni ilmu ni sama tuan-tuan. Masa ni di sisi Allah sama. Dulu, kini dan selamanya sama. Dia tak ada beza tuan-tuan. Malah itu yang ahli fizik sampai sekarang masih lagi fikir macam mana nak buat mesin kembali zaman dahulu. Lama dah tuan-tuan benda ni, time machine. Lama dah, ratusan. Saya ingat dah dulu Nikola Tesla mencuba buat satu mesin yang boleh kembalikan kita ke masa lepas ataupun masa akan datang. Di sisi Allah masa ni sama. Kalau orang tanya boleh tak buat, kita boleh jawab itu mustahil pada adat, tak boleh buat. Tapi di sisi Allah sama. Allah Ta'ala boleh ambil tuan-tuan, letak di mana? Letak pada zaman Jepun dulu, boleh. Dia macam rantaian masa tu di sisi Allah sama saja. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ambil tuan-tuan letak 1000 tahun dahulu. Semua Allah Ta'ala boleh buat. Tuan-tuan ingat Allah Ta'ala boleh letak tuan-tuan lagi 50 tahun. Boleh? Tuan-tuan kadang-kadang kita pernah terfikir kan, 100 tahun dahulu macam manalah selingsing ni. Sudah tentu berbeza tuan-tuan. Boleh jadi banyak hutan. 200 tahun yang dahulu boleh jadi harimau pun ada kat sini tuan-tuan. Boleh jadi, siapa tahu. 300 tahun yang dahulu kita tak tahu. Bagaimana Tok Nek kita duduk di sini buka kampung ni. Tapi semua ada di sisi Allah. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengok bagaimana orang dihisap. Orang miskin dah masuk syurga, orang kaya sangkut di mana? Sangkut di hisap. Dan orang perempuan banyak dalam neraka. Dalam syurga banyak orang miskin. Macam mana Nabi SAW tengok sekarang, sedangkan belum berlaku benda tu. Belum lagi berlaku, hisap belum berlaku. Sekarang ni orang yang mati berada di alam barzakh. Belum ada lagi orang dalam neraka. Dalam neraka belum ada orang. Tapi Nabi tengok banyak orang perempuan. Allah singkap hijab Nabi SAW. Nabi tengok benda yang akan berlaku. Di sisi Allah masa tu sama. Kalau tuan-tuan pernah tengok filem, cerita apalah Pendekar Bujang Lapuk ke, Ali Baba Bujang Lapuk ke tuan-tuan,
seniman bujang lapuk ke. Tuan-tuan pernah tengok? Tuan-tuan boleh agak lepas ni jadi apa, jadi apa, jadi apa, jadi apa, jadi apa. Di sisi Allah tuan-tuan masa lebih pada tu lagi. Allah tak terikat dengan masa, dan Allah Ta'ala dah tahu dah tuan-tuan perjalanan masa tu. Baik, cumanya adilnya Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala letak semua manusia di bumi. Walaupun Allah Ta'ala tahu di kalangan hamba dia akan ada yang derhaka, akan ada yang taat, tapi adilnya Allah Ta'ala bagi hidup supaya kehidupan kita ni menjadi bukti kita ni masuk syurga ke masuk neraka. Kita tak ada alasan. Dan kita ada di dunia ni pun bukan saja-saja ada, pasal kita yang berjanji pada Allah. Bila Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita semua jawab, qalu bala syahidna. Allah Ta'ala ambil kesaksian dah tuan-tuan. Tapi bila masuk di dunia ni penuh dengan kesenangan, penuh dengan tipu daya tuan-tuan. Tapi orang bila masuk mai ke dunia, kita lupa tuan-tuan. Baik, jadi Allah Ta'ala tahu semua, tak ada yang terlepas. Semua perkara yang berlaku di bumi dan di langit, yang berlaku di bumi Allah Ta'ala tahu semua, yang berlaku di langit tiada sebesar zarah pun yang luput daripada pengetahuannya. Tak ada, walaupun sebesar zarah, semua Allah Ta'ala tahu. Inilah beza kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tahu tapi dia tak tahu detail. Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala tak tahu pasyak di muka bumi ada banyak mana, dia tak tahu. Sebahagian Syiah pun kata lagu tu juga, ada benda yang Allah Ta'ala tak tahu. Itu fahaman yang sesat tuan-tuan. Allah Ta'ala tahu semua. Semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada yang tersembunyi walaupun sikit. Kemudian, jejak kaki semut hitam di atas batu pejal di malam yang gelita. Semut hitam dalam malam yang gelap gelita di atas batu hitam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui. Kemudian ia mengetahui gerak-geri kabus dan debu di lapangan udara. Tahu? Debu jalan, asap jalan, habuk yang berterbangan, semua itu makhluk Allah dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah mengetahui suatu yang terang dan sulit. Ia mengetahui bisikan hati. Hanya Allah yang tahu. Tuan-tuan, bisiklah hati, siapa pun tak tahu. Hatta malaikat pun tak tahu. Malaikat hanya mencatat apa yang tuan-tuan lakukan di luar sahaja. Sebab tu orang yang tidak ikhlas, bila dia semayang dia tak ikhlas, bila dia berpuasa dia tak ikhlas, bila dia sedekah dia tak ikhlas, dia nak orang puji lah. Ada je benda yang dia nak, bukan kerana Allah SWT. Malaikat catat yang zahir. Ada setengah orang bila amalan dia sampai di sisi Allah, amalan itu dicampak semula, tak diterima. Pasal apa? Dia beramal bukan kerana Allah SWT. Malaikat pun tak tahu. Sebab tu bisikan dalam hati tuan-tuan, itulah hubungan antara tuan-tuan dengan Allah. Orang lain tak tahu. Saya tak tahu hati tuan-tuan. Saya tahu apa benda yang tuan-tuan fikir dalam hati tuan-tuan sekarang. Saya tak tahu. Bila jadi tuan-tuan fikir, ustaz bila nak habis? Bila masuk isyak tuan-tuan fikir bila ustaz nak habis? Saya tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Bisikan hati tuan-tuan, sama ada bisikan itu baik ataupun buruk. Sebab tu antara rahmat Allah, kita tidak mengetahui hati orang. Itu rahmat. Betul tuan-tuan? Saya boleh jadi orang yang kita tengok kita baik, tapi dalam hati dia kutuk kita. Lebih baik kita tak tahu. Betul tak? Lebih baik kita tak tahu lintasan hati orang. Kalaulah kita tahu lintasan hati orang, pening kepala kita. Kalau orang bagi kita kemampuan nak tahu hati orang, saya tak mahu. Pasal hati orang ni macam-macam. Betul tak? Depan kita mungkin dia macam-macam pujian, dia macam ni, buahnya belakang dalam hati dia lain. Manusia. Baik, tapi Allah Ta'ala tahu yang dalam hati. Wa ma tukhfis sudur ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala mengetahui mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Malaikat tak tahu. Mata yang khianat, mata kita tengok benda haram, pergi keluar, pergi pasar raya pakai cermin mata hitam. Bukan pasal apa? Senang nak tengok orang perempuan. Orang tak perasan kan cermin mata hitam. Dia tak tahu. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu mata yang khianat. Duduk sorang-sorang dalam bilik, scroll Facebook, scroll lalu kat orang perempuan seksi lah apa,
Kita tengok, orang tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Itu mata yang khianat. Mata yang khianat. Tahu benda tu haram. Benda haram, tengok sekali sudah. Tengok sekali paling, jangan tengoklah. Tapi ada orang dia curi-curi tengok, dia tengok lagi. Itu mata yang khianat. Allah tahu. Dan apa yang tersembunyi dalam dada. Innahu alimun bidatis sudur. Allah Ta'ala tahu yang dalam dada. Jadi ya Allah Ta'ala tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala tak tengok zahir, wala ila ajsamikum, tak tengok tubuh badan, rupa lawa ke tak lawa. Walakin yanzur ila qulubikum, tapi Allah Ta'ala tengok hati kamu, hati kita. Allah Ta'ala tahu. Sebab tu tuan-tuan buat apa-apa, ingat hati bagi betul. Apa saja yang kita buat, kalau kita niat tak ikhlas tuan-tuan, selalunya kita akan gagal di tengah jalan. Dipanggil, ada orang tulis kitab, al-mutasaqituna ala tariqid dakwah, orang-orang yang gugur dalam jalan dakwah. Biasanya jadi kalau tak ikhlas, dia akan jadi macam tu. Orang yang mengaji, kalau dia ikhlas mengaji tuan-tuan, insya-Allah dia mengaji, dia akan jadi lagi baik dan seterusnya. Tapi kalau orang yang dalam hati dia niat pasal apa mengaji, nak pergi berdebat dengan orang kampung, nak pergi bahas dengan orang, nak ada je niat dia. Yang saja yang mai duduk rumah pun dengar bini beletiang contohnya lah, bukan niat kerana Allah, ada benda-benda lain. Tuan-tuan, biasanya orang lagu ni dia susah lah tuan-tuan, dia nak istiqamah. Nak istiqamah tu dia susah. Susah nak istiqamah. Kerana dalam dada tu tuan-tuan, kena bagi betul. Kalau dalam dada tuan-tuan bagus, insya-Allah tuan-tuan buat, tuan-tuan makin bagus. Dalam tuan-tuan tengok apa dalam Quran kan disebut, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sekiranya kamu tolong Allah, ini tolong agama Allah, Allah akan pasti tolong kamu dan Allah Ta'ala akan tetapkan pendirian kamu. Makna dia orang yang baik ini tuan-tuan, dia akan istiqamah di jalan kebaikan. Apa pun berlaku, dia tak akan patah semangat. Seperti mana tukang sihir Fir'aun baru masuk Islam, tak ada sembahyang, tak ada puasa, Fir'aun kata keluar pada Islam. Kalau tak, potong tangan, potong kaki, paku dekat pohon kurma. 1000 orang. Sebagai riwayat kata ada 1000 penyihir Fir'aun ni. Semua pakat mati habis. Tangan kena potong, kaki kena potong, kena paku dekat pohon kurma. Padahal mereka baru masuk Islam, tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada sedekah, tapi di iman yang tulus murni kerana Allah, bukan kerana tujuan lain. Allah Ta'ala kukuhkan pendirian. Cerita Ashabul Ukhdud, semua orang pernah dengar cerita. Saya tak mau cerita panjang, habis masa saya. Pendek cerita, bila semua pakat beriman, maka raja tu di Najran tu, dia minta apa? Dia minta semua pakat keluar pada Islam, Ashabul Ukhdud. Kalau tidak, dia buat api besar. Api besar antara dua bukit besar. Siapa yang tak mau keluar pada Islam akan ditolak masuk dalam parit api. Depa semua tuan-tuan ada lebih kurang 20,000 ke 30,000 yang beriman masa tu. Pasal budak tu lah, Abdullah bin Tamir tu, yang raja nak bunuh dia tak boleh tu, sampai disuruh raja ambil anak panah dia, sebut Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, baru dia kena panah mati. Cerita dia panjang lah, Ashabul Ukhdud tu, yang kita baca dalam Quran, surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Surah tu ceritanya tuan-tuan, yang masuk Islam pada hari tu kerana dia tengok keajaiban budak tu, karamah dia, tak boleh bunuh dia kecuali kena baca bismillah dengan nama Allah Tuhan budak ni, baru dia mati, pakai masuk Islam semua. Itu yang raja tu jadi sakit hati. Kan raja tu ngaku Tuhan. Dia buat api besar, siapa tak mau keluar pada Islam terjun dalam api. Kalau kena tembak okey gitu tuan-tuan, seminit tuan-tuan mati. Kalau kena tembak tang kepala, kena tembak tang mata, tak ada seminit mati. Kalau kena gantung, biasanya 3 minit, tak ada 3 minit mati. Tuan-tuan tanya orang-orang yang, saya tanya orang yang kerja gantung orang tu tuan. Saya pergi merata, saya kuliah, tanya orang yang memang dia berapa kali dia masuk tengok gantung orang, misalnya 3 minit tu mati dah lah. Kecuali biasanya lah, selalunya yang lambat mati ni kalau badan kurus kan ringan, lambat sikit mati. Tembak lagi cepat, pancung lagi cepat,
Tengok di Arab Saudi pencung orang. Baru ni kan ada 3 orang ada pencung. Jual dadah. Potong kepala. Mana sekali potong kepala badan senyap tu. Tak bergerak, aku nak bergetak-getang tak ada, dia potong terus mati. Pedang dia kecil tapi tajam tuan, sekali libas. Ini kena bakar. Tu saya kata, kalau dalam dada tu Allah Taala tahu. Iman tu tulus murni ke tulus murni? Tuan-tuan main mengaji ni. Allah Taala tahu yang dalam dada tuan-tuan, saya tak tahu. Kalau tuan-tuan main mengaji betul, keluar rumah ni kerana Allah, pasal apa banyak benda tak tahu nak mengaji, ikut ada benda yang ustaz sampaikan yang boleh mengubah fikiran kita, hati kita, cara fikir kita. Kerana Allah, setiap kali tuan-tuan main mengaji, tuan-tuan akan jadi lebih baik. Setiap kali main mengaji, tuan-tuan akan jadi lebih baik dan seterusnya. Jadi tuan-tuan, yang 20,000 tu semua pakai terjun. Terjun dalam parit api. Sampai last sekali, seorang perempuan, dia nak masuk, dia takut. Takutlah tengok ramai orang dalam tu terbakar. Dia nak masuk, dia takut. Fattaqa asad dalam Quran, dalam hadis tersebut. Tengah dia takut nak terjun, dia bawa anak dia kecil, bayi. Dia baru beriman ni, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, tak pernah main mengaji tuan-tuan. Nak terjun tak terjun. Tiba-tiba anak dalam pangkuan dia bercakap, isbiri ya ummah, isbiri wahai mak, sabarlah, fa innaki 'alal haq, sesungguhnya mak di atas kebenaran. Dia pun terjun, dia yang terakhir, dan dia pun mati ya. Tapi saya nak cerita apa tuan-tuan, kalau tuan-tuan dalam dada tu betul, insya-Allah tiap kali main mengaji, tuan-tuan menjadi lebih baik. Tiap kali tuan-tuan beramal, tuan-tuan akan rasa kemanisan amal tu. Tapi niat dia apa? Ikhlas. Jangan ada benda lain. Orang tak tahu, tapi siapa tahu? Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Baik, kemudian sebab tu tuan-tuan tu orang tulis tu al-mutasaqituna ala tariqad dakwah. Orang yang jatuh, orang yang gagal, orang yang tersembam ke bumi dalam jalan melakukan dakwah. Kemudian lintasan fikiran dan apa yang terpendam dalam lubuk jiwa, Allah Ta'ala tahu semua. Ia mengetahui keseluruhnya dengan ilmunya yang qadim dan azali, yang mengetahui bukan dengan ilmu pengetahuan yang baru, berlaku pada zatnya dengan sebab berlainan kedudukan dan perpindahan seperti yang berlaku pada ilmu makhluk. Macam ni nak cerita. Kita ni dulu kita tak tahu, bila kita mengaji kita tahu. Itu baharu. Dulu tak pernah tahu tentang hukum fiqh ni. Bila main mengaji, ustaz jelaskan, oh macam tu hukum dia. Dulu tak tahu pasal ilmu apa? Ilmu hadis. Bila ustaz baca hadis, kita tahu. Dulu tak tahu pasal ilmu akidah. Bila ustaz jelaskan, oh faham. Ilmu kita didahului oleh tak tahu. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala disebut azaliyun abadiyun. Ilmu Allah Ta'ala ni dah memang sememangnya ada dengan zat Allah, dan dia abadiyun, dia kekal selama-lamanya dengan zat Allah. Sebab kita kadang-kadang, pertama, ilmu Allah saya sebut sedia kala memang dah ada, bukan Allah Ta'ala baru tahu. Bukan. Jadi berbeza dalam akidah Syiah. Syiah dia ada satu akidah dipanggil Al-Bada. Bada ni maksud dia ada beberapa kes yang Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala sangka yang ni, rupanya jadi lain. Oh macam ni rupanya. Akidah tu akidah kufur. Tak ada akidah Al-Bada. Allah Ta'ala semua tahu. Apa yang berlaku akan datang, lusa akan datang, semua Allah Ta'ala tahu. Tak ada yang zilap tuan-tuan. Dan ilmu Allah abadi. Makna dia apa? Dia tak akan hilang. Ilmu kita hilang. Hilang macam mana? Lupa. Mengaji lah. Dah lama-lama tuan-tuan, bila benda tu berlaku, tak ingat hari tu ustaz cakap apa tau, terlupa. Dan ada pepatah Arab sebut afatul ilmi an-nisyan, penghancur pada ilmu tu lupa tuan-tuan. Tuan-tuan dah mengaji dah bab apa, cara nak, tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan ada belajar cara nak menghentikan bom, contohnya lah tuan-tuan belajar bab bom, cara nak menghentikan bom. Satu hari jadi sungguh tuan-tuan, bom kita cuba matikan. Masa nak matikan tu terlupa nak potong wire mana tahu, terlupa. Silap tuan-tuan potong, meletup, tuan-tuan pun mati. Nak cerita lupa. Bila dah lupa tak boleh buat apa. Ilmu ada tapi dah lupa habis.
Bila kita tak murajaah, kita akan lupa. Itu ilmu manusia. Dia dah ada, mula-mula tak tahu. Bila dah tahu, kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, biasanya dia lupa. Tu lupa tuan-tuan, tak ingat. Baik, tapi tak apalah tuan-tuan, nak buat macam mana? Lumrah manusia memang lupa. Itu yang saya pernah dengar. Tuan-tuan tak nak lupa macam mana? Kalau tak nak lupa, ada tak cara tak nak lupa? Macam mana? Ada orang kata selawat, ketuk kepala kat belakang, macam-macam lah amalan tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan, kalau saya habis grade dululah 2011, lama dah habis belajar. Dah habis je belajar tuan-tuan, antara benda yang saya tak terfikir adalah nak mengajar di masjid ni. Saya tak fikir mengajar di masjid sebab saya bukan pandai bercakap. Saya tak pandai bercakap, tak pandai bersyarah, tak pandai nak goreng-goreng tuan-tuan, tak pandai. Jadi saya antara benda yang saya tak berani mengajar di masjid. Saya ingat saya nak duduk jadi cikgu di sekolah. Tapi yang saya tengok tuan-tuan, tak apalah, pendek ceritanya, sampailah saya kena ganti orang. Ada ustaz yang mana dia pun tak boleh pergi, minta saya ganti. Saya kata saya tak erti mengajar. Bila ustaz suruh ganti, saya kata saya tak erti. Ramailah antaranya Ustaz Zawawi tu kena meninggal dia pun. Bukit apa dulu, Semanggui. Saya ganti dia banyak kali. Saya kata saya tak boleh. Dia pun suruh pergi je. Pergi je. Itu Ustaz Akmal Kamarudin. Kamarudin YB selama ke? Ganti dia banyak kali. Ustaz Akmal Sani. Ada lagi lah ustaz-ustaz yang saya ganti tuan-tuan. Start pada saya ganti, daripada tak erti bercakap tuan-tuan, sekarang ni dah lebih kurang 11 tahun saya mengajar tuan-tuan. Dah 11 tahun lama tuan-tuan. Dan saya tengok tuan-tuan, saya terenung-renung balik tuan-tuan. Kalaulah saya tak mengajar tuan-tuan, memang yang saya mengaji dulu lupa habis. Memang lupa. Mana-mana ustaz, ramai je ustaz yang mengaji sampai PhD. PhD pun ada, saya kenal ada ustaz PhD. Tapi dia tak mau mengajar. Pasal apa? Dia buat insurans. Insurans untung pun lebih 20,000. Sebulan lebih 20,000, 20 ke 30,000. Nak kerja dekat universiti nak dapat 20,000 bila? Dah tua berjanggut pun nak dapat tuan-tuan. Dah jadi profesor pun nak dapat profesor, dapatlah 20,000 lebih kurang. Dia meniaga insurans saja. Cawangan 3-4 dia buka, dia ingat 20-30,000 sebulan ni. Ngaji PhD. Hebat pada saya, kadang-kadang dia main kuliah saya segan sikit, dia ilmu banyak. Tapi ilmu ni tuan-tuan mengajilah sampai 10 PhD pun, kalau tak mengajar dia hilang. Mana-mana ustazah ke siapa-siapa lah tuan-tuan, habis dia mengajar, dia tak mengajar, selang dalam 5 ke 10 tahun tu dia akan jadi macam orang awam balik. Dia pun macam orang lain tuan-tuan, dia lupa. Cuma ada benda yang dia ingat lah, yang dia amal dia ingat. Benda yang dia tak sampai biasanya lupa. Alhamdulillah tuan-tuan, bila mengajar kita buat revision, kita tengok balik, baca balik, supaya ilmu tu tak hilang. Tapi ilmu manusia begitulah. Tu saya ingat pernah ada seorang sebut. Seorang dia kata, kita ni banyak hafal, banyak lupa. Betul tak? Hafal Quran tu, habis 20, 30 habis. Habis 30. Semua ingat. Hafal 30 lagi banyak lupa daripada orang hafal 10. Betul, orang 10 juzuk dengan 30 juzuk, 30 lagi banyak lupa. Yang hafal 20 juzuk kurang sikit lupa. Pasal dia hafal pun 20. Kalau 10 juzuk kurang, dia kurang 10 juzuk. Tadi macam mana kita tak mau lupa tuan-tuan? Tadi betul kita amal, betul lah. Kita amal, yang kita amal memang kita tak lupa. Quran paling susah sekali nak yang Quran. Betul tak Quran? Sahabat saya hafal Quran, dia ulang Quran sehari satu Quran. Ini hebat. Hebat sungguh. Itu dia ambil syahadah sehari. Di sekolah ada seorang, dia ambil syahadah 3 hari. Memang hebat lah. Dan dia nak pergi kebangsaan lah. Dia ambil syahadah sehari 10 juzuk baca depan ustaz. Kalau tak mau lupa langsung macam mana tuan-tuan? Hafal banyak, lupa banyak. Hafal sikit, lupa sikit. Tak nak lupa langsung macam mana? Tak payah hafal langsung tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak lupa. Betul tak? Tak payah mengaji. Saya nak kita apa? Lupa tu biasa. Betul tak? Lupa tu biasa. Cuma janganlah semua benda lupa. Betul tak? Semayang sekali-sekala lupa, biasalah lupa. Imam ada sekali tu lupa, semayang 5 rakaat, biasalah tuan-tuan, biasa. Bukan naik pun, sekali-sekala lupa, biasalah. Imam selalu semayang okey ya, sekali tu takbir raya terlupa baca Fatihah, biasa lupa tuan-tuan. Saya pun pernah lupa. Tapi kalau tiap-tiap waktu lupa zuhur, tadi dia semayang 5, asar dia semayang 6, yang ni dah lain lah.
Maghrib semayang 4 duk silap ya. Yang tu tak boleh lah tuan-tuan. Sekali-sekala itu biasa. Tapi nak ceritanya sifat manusia itu lupa. Baik, kemudian sebab berlainan kedudukan dan perpindahan seperti yang berlaku pada ilmu manusia. Ilmu manusia ni berubah-ubah. Ilmu Allah ni sama ya tuan-tuan. Sebab tu takdir, jangan pernah menyalahkan takdir, jangan. Tuan-tuan salahkan takdir. Memang Allah Ta'ala tentukan takdir. Takdir Allah ni berdasarkan ilmu Allah. Tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat esok lusa? Tuan-tuan tak tahu. Esok buat apa? Pukul 3 esok tuan-tuan buat apa? Kalau saya tanya tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun tak tahu tuan-tuan buat apa. Pukul 4.36 esok tuan-tuan buat apa? Mungkin tuan-tuan kata mungkin dekat masjid. Ya ke? Kita tertidur. Tuan-tuan tak boleh cerita detail. Esok pukul 7.48 pagi tuan-tuan buat apa? Kat rumah ke duduk kedai kopi? Kita tak pasti. Boleh jadi kita rancang pergi kedai kopi, tayar pecah, tak sampai juga. Kita tak boleh cerita detail esok kita buat apa. Lusa lagi tak boleh. Minggu depan lagi tak boleh. Bulan depan? Lah ni 28 akhir bulan 8. Kalau saya tanya tuan-tuan bulan depan 28 akhir bulan 9 pukul 8.48 malam tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan tak boleh bagi tahu saya. Saya pun tak boleh bagi tahu. Tapi masa Allah Ta'ala tahu semua. Sebab itu takdir, dia masuk dalam ruang lingkup ilmu Allah. Sebab tu jangan menyalahkan takdir. Jangan. Apa yang kita buat, kita sedar, kita yang pilih jalan tu, kita yang bertanggungjawab. Jangan menyalahkan takdir. Kita tahu benda tu tak elok dan kita buat, salah kita lah. Cuma masuk dalam takdir, masuk lah, pasal Allah Ta'ala tahu apa benda yang kita akan buat, sengaja dan tak sengaja. Baik, kemudian ta'aluk sifat ilmu itu ialah dalam bentuk segala sesuatu itu terdedah kepada ilmunya dan meliputi sama ada perkara yang wajib, yang mustahil dan yang harus, tetapi bukan dalam bentuk melaksana atau menentukan sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Ta'aluk ni saya sebut kat tuan-tuan, apa mana ta'aluk ni? Bahasa falsafah. Ta'aluk ni maksud dia fungsi lah. Fungsi sesuatu sifat. Apa fungsi sifat? Mendengar, untuk mendengar. Apa fungsi melihat? Melihat objek. Apa fungsi mengetahui? Yang ni mengetahui. Dia terdedah inkisyaf dan ihatah, meliputi. Maksud dia semua benda yang ada di dunia, semua Allah Ta'ala mengetahui. Semua terdedah pada ilmu Allah SWT. Tak ada yang tersembunyi langsung tuan-tuan. Nanti disebut dalil-dalil dia tuan-tuan. Ini dalil dia, beberapa dalil. Yang pertama, firman Allah Ta'ala ayat 7 surah Al-Mujadilah, ataupun Al-Mujadilah. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tahu semua. Tidak ada sesuatu pun dari bisikan 3 orang melainkan ia yang keempat. Bukan Allah Ta'ala ada di situ. Allah mawjudun bila makan. Kalau orang tanya tuan-tuan Allah kat mana? Dan ni sebut je lah ni. Dia sebut apa? Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang duk berbisik-bisik. Allah yang keempat. Bukan zat Allah di situ. Zat Allah di mana? Zat Allah kana Allahu wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Itu sebutlah. Allah Ta'ala sudah ada sebelum ada tempat, ruang dan masa, dan Allah Ta'ala begitulah keadaannya, tak berubah. Allah Ta'ala tidak berubah. Allah Ta'ala ni azaliyun abadi, yang berubahnya kita. Tuan-tuan daripada tadi tuan-tuan duduk rumah tuan-tuan, lepas tu tuan-tuan main sini. Pasal apa? Pasal kita bertempat, kita kena bergerak tuan-tuan. Tuan-tuan duduk sini, tuan-tuan nak pergi Bagan Serai, tuan-tuan kena bergerak. Pasal kita duduk dalam tempat. Semalam tuan-tuan buat apa semalam? Sekarang tuan-tuan mengaji. Nanti tuan-tuan buat apa? Esok, lusa. Kita duduk dalam time frame masa. Boleh tak sekarang tuan-tuan nak lompat pergi pukul 9.30? Tak boleh. Kita kena ikut flow masa tu. Kita terikat dengan masa. Tadi pukul 7.30. Okey, boleh jadi tuan-tuan baru sampai. Boleh tuan-tuan nak patah balik? Tak boleh. Nak ke depan boleh? Tak boleh. Kita terikat dengan masa. Nak ke belakang 5 minit? Tak boleh. Nak ke depan 5 minit? Tak boleh. Allah Ta'ala yang menjadikan masa, dan Allah Ta'ala tak terikat dengan masa.
Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala dah ada, walam yakun, dalam hadis yang ni sebut kanallah walam yakun syai'un ghairuh, Allah Ta'ala sudah wujud dan tidak ada yang bersama dengannya. Allah Ta'ala dah ada sebelum ada masa, sebelum ada tempat. Boleh fikir tak? Memang tak boleh fikir. Kita kena beriman dengan Allah. Cukup kita beriman dengan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak terikat dengan masa dan tempat. Yang duduk dalam masa dan tempat ni tuan-tuan, manusia, makhluk. Semua makhluk dia memang tak dapat lari daripada masa dan tempat. Masa dan tempat itulah yang disebut sebagai alam. Ni alam manusia. Kan kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alam bukan ada satu ya. Ni alam manusia. Dia ada alam apa lagi? Dia ada alam jin. Alam jin, alam jin lain. Dia ada alam apa lagi? Alam malaikat. Alam jin kita tak nampak jin. Alam malaikat pun tak, jin tak nampak malaikat. Dia alam lain. Kita tak nampak jin, jin tak nampak malaikat. Ada alam yang mana jin, manusia pun tak nampak. Ada alam barzakh tu, kubur. Kan sebut dalam hadisnya jelas, bila orang yang dalam kubur, malaikat pukul dia. Malaikat pukul kat mana? Sini tengah. Jawab tanya ma rabbuka, tak boleh jawab, dia akan balas sini atas kepala. Tepat. Sekali dia balas, terus dia akan apa? Masuk dalam lapisan bumi yang ketujuh. Lepas tu dia cungkir dengan kuku dia. Ada yang kata dengan taring dia. Taring dia panjang. Cungkir dengan taring dia. Tuan-tuan jangan bayanglah tuan-tuan betapa dahsyatnya malaikat munkar nakir ni. Cungkir balik. Masa dia pukul tu, orang yang na'uzubillah lah, kita semua akan mati tuan-tuan. Bila dipukul orang sebelah ni, kalau wallahualam, kita tak tahu semua bagaimana keadaan mereka, sahabat-sahabat kita, saudara kita di sebelah kubur, Allah maksudnya kubur. Kalau ada yang diseksa sebelah ni, kalau ada yang diseksa, tak tahu mana-mana kubur, tak semayang ke, buat maksiat ke. Sebab kita tahu bila kita pergi ziarah mana-mana kubur, kadang-kadang saya terfikir lah, mana-mana kubur yang saya pergi ziarah, ada tak orang yang tak semayang dalam ni? Alangkah ruginya dia. Betul tuan-tuan. Kubur mana-mana lah saya pergi, kubur Masjid Tinggi ke, Alok Ponsu ke, Jalan Gula ke, mana-mana kubur ni. Kadang-kadang saya termenung, ada tak dalam penghuni kubur ni yang tak semayang, tak pernah semayang? Alangkah ruginya dia sekarang. Ada tak di kalangan penghuni kubur ni, saya terfikirlah, yang berzina, buat dosa besar. Kalaulah ada, alangkah ruginya dia sekarang, pasal dia dah mati. Ada tak di kalangan penghuni kubur ni yang hidup di dunia penuh dengan maksiat, fitnah dan sebagainya? Alangkah ruginya sekarang. Ada tak ahli kubur ni yang minum arak, yang berjudi, yang tak puasa, yang batu api, mengadu domba? Kalau ada, alangkah ruginya sekarang, pasal hidup dalam kubur sekarang ni. Tuan-tuan, saya nak cerita, dalam hadis sebut, bila malaikat pukul, dia akan menjerit, dan jeritan dia seluruh penghuni langit dan bumi dengar. Semua dengar. Kuat tak kuat dia menjerit tu, sakit sangat. Dia menjerit tu, seluruh penghuni bumi, langit dan bumi dengar. Malaikat yang duduk di langit pun dengar. Sakitnya pukulan tu, jeritan dia tu luar biasa. Tapi Nabi kata illa thaqalain, kecuali dua makhluk yang besar, yang berat. Makhluk yang zahir. Apa dia? Jin dan manusia. Jin tak dengar, manusia tak dengar. Binatang dengar. Binatang dia dengar betapa dahsyatnya orang dia azab, dia dengar. Tapi binatang dia bukan ada akal, betul tak kan? Bukan ada akal. Jadi dia nak takut apa? Dia tak ada akal binatang. Malaikat pun dengar. Saya nak cerita tuan-tuan, kita tak tahu, alam lain, alam barzakh lain. Bila sebut alam tuan-tuan, kena tahu apa? Dia ada ruang dan dia ada masa dia. Tu kena tahu. Allah Ta'ala, dia jangan sebut alam ketuhanan, salah tuan-tuan. Alam tu makhluk. Allah Tuhan sekalian alam. Alam barzakh, alam malaikat, alam jin, alam manusia, semua alam ni Tuhan dia Allah. Hatta kalau tuan-tuan pernah tanya orang yang masuk ke alam jin, tuan-tuan duduk di alam jin sehari, rupanya bila tuan-tuan keluar, dah sebulan di alam manusia. Banyak cerita dia, tuan boleh baca. Jin punya alam, tuan-tuan duduk dalam seminggu, alam manusia mungkin dah 2-3 bulan. Masa tu dia tak sama, dia lain. Boleh baca tuan-tuan, banyak buku tentang apa? Cerita tentang alam jin. Kalau tuan-tuan duduk setahun di alam jin,
Di alam luar boleh jadi dah 5, 6, 7 tahun. Dia lain masa, dia tak sama berlalunya. Baik tuan-tuan, kemudian melainkan Allah, tidak ada yang 5 kecuali Allah yang ke-6, dan tidak ada kurang daripada itu, dan tidak ada yang lebih. Tidak ada lebih, melainkan Allah bersama mereka di mana sahaja mereka berada. Kemudian ia akan beritahu kepada mereka apa yang mereka lakukan pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah mengetahui tiap-tiap suatu. Allah Ta'ala tahu semua, tak ada yang tersembunyi tuan-tuan. Kemudian yang kedua, firman Allah ayat 59 suratul An'am, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah kunci-kunci perkara yang ghaib, yang tidak mengetahui melainkan Dia. Ia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak jatuh sehelai pun daun daripada daun melainkan Ia mengetahuinya, dan tidak ada suatu biji pun di dalam kegelapan bumi, dan tidak ada barang yang basah dan kering melainkan tertulis dalam kitab yang terang, Lauh Mahfuz. Semua ada catatan. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan. Tapi catatan tu pun ada, termasuk catatan manusia ada. Allah mengetahui. Sekalipun tanpa catatan amalan, Allah Ta'ala mengetahui. Tapi catatan amalan, buat apa catatan amalan apa semua ni? Itu menjadi bukti di akhirat tuan-tuan. Kita tak ada alasan. Pasal kita ni bila nanti di akhirat, bila dah buat salah semua, tak mau mengaku. Tak, macam-macam alasan. Ini catatan amalan pun ada. Nanti kita punya tangan kaki pun bercakap. Orang yang buat maksiat lah. Yang buat maksiat, tak mau masuk neraka, dia akan tipu. Kemudian yang ketiga, firman Allah ayat 231 suratul Baqarah, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwasanya Allah amat mengetahui dengan segala sesuatu. Firman-Nya lagi ayat 3 surah Al-An'am, ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ia mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu usahakan. Allah Ta'ala tahu semua. Sebab tu tuan-tuan, buat apa-apa amal ibadah tok sah, terbayang langsung kita nak orang puji tuan-tuan, Allah Ta'ala tahu sudah. Allah Ta'ala tahu kita buat baik sudah. Buat apa orang puji tuan-tuan? Pujian ni boleh jadi orang puji, boleh jadi orang tak puji. Itu bukan yang benda yang kita cari. Siapa yang ikhlas buat kerana Allah, orang puji, ada je orang puji. Siapa yang buat kerana orang nak puji, ada juga orang puji. Tapi yang ruginya yang niat kerana apa? Kerana nak orang puji. Dia umpama, dia selalu saya sebut, macam tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan minta gelas kosong, dia memang dapat gelas kosong. Tapi kalau tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan minta melo air, tuan-tuan dapat apa? Melo dapat, air dapat, gelas dapat, piring dapat, straw dapat. Tuan-tuan buat kerja-kerja ibadah kat dunia ni kerana Allah, sudah. Segala amal ibadah tuan-tuan buat kerana Allah. Benda yang hak dunia ni datang kemudian. Jangan pergi haji supaya apa? Nanti tulis nama Haji Abdul Rahman Amboi, haji depan. Pasal buat haji, buah name tag haji. Tuan-tuan pergi semata-mata kerana Allah lah. Sagi kalau orang bila program-program orang nak buat nama haji, baik lah tuan-tuan, orang nak bubuh. Pergi buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semata-mata nak dapat haji di depan. Hafal Quran, mengaji agama. Jangan mengaji supaya apa? Supaya orang panggil tok guru. Tak payah tuan-tuan. Mengaji agama kerana Allah, sampaikan ilmu kerana Allah. Manusia nak panggil ustaz, nak panggil tok guru ke? Tu manusia. Hatta sekarang pun tuan-tuan, orang yang gelaran tok guru pun orang kata macam-macam. Betul, manusia. Kalau orang tu baik, insya-Allah orang yang baik akan muliakan dia. Tapi orang jahat tetap mengatakan dia. Saya nak cerita bukan apa, jangan heran manusia. Sama juga tuan-tuan terkejak bayang. Bayang tak terkejak bayang ni tuan-tuan. Cahaya kat belakang, bayang kat depan. Tuan-tuan kejak, tuan-tuan tak boleh potong bayang. Itulah dunia. Jangan buat cari dunia, takkan terkejak dunia ni. Tuan-tuan bergerak paling ke belakang, tuan-tuan pergilah ke arah cahaya. Bayang dia duduk belakang tuan-tuan. Betul tak? Tuan-tuan pergi ke cahaya, bayang dia tak boleh lari, dia follow tuan-tuan. Macam itulah perumpamaan dunia. Tuan-tuan buat apa saja kerana Allah, dunia tu follow belakang. Nak jadi mufti kena ada ilmu tuan-tuan. Kena ada ilmu.
Tapi tak payahlah mengaji nak jadi mufti. Tuan-tuan mengaji kerana Allah, tuan-tuan ada ilmu, banyak ilmu, orang angkatlah jadi mufti. Orang angkatlah jadi ustaz. Orang angkatlah jadi tok guru. Mengaji kerana Allah, hak dunia dia main sendiri tuan-tuan. Dia main sendiri. Tak perlu kita susah-susah. Ni nak jadi imam. Kena ada ilmu, kena ada tauliah imam. Ada orang yang tauliah imam dan sebagainya. Tapi yang tuan-tuan mengaji ni pasal apa mengaji? Nak jadi imam. Tuan-tuan dapat jadi imam tuan-tuan, tapi pahala tak ada. Sebab tu apa saja yang kita buat kerana Allah, dunia dia follow belakang ni tuan-tuan. Kita dah ngaji kerana Allah, kita ada kelayakan, kerja tu nanti dia main lah tuan-tuan. Dia tak lari ke lain dah. Tapi siapa yang niat bukan kerana Allah, dia akan dapat apa yang diniatkan, tapi dia tak dapat pahala. Ngaji agama tinggi-tinggi, nak orang gelar dia ustaz, tok guru, dia dapat. Tapi di akhirat dia tak dapat apa-apa. Rugilah. Jadi ingat apa yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung hayah Allah hidup. Allah hidup. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau ada kurangan dan sebagainya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wa muslimat min al-mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an tafarruqan ba'd tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmula wa la matura wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin.